السلام السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur pada malam ini kita dapat duduk sebentar menyambung semula pengajian kita daripada kitab Al-Kabair, berhubung dengan dosa-dosa besar, yang mana kita akan bincangkan dosa yang berikutnya pada malam ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Cuma sebelum saya nak mulakan kuliah ataupun kelas ini, di samping tuan-tuan diedarkan air sebagai bekalan kepada perjuangan kita nak menuntut ilmu ni, imam ketika di dalam salat tadi ada membaca satu ayat daripada suratul Baqarah, yang saya rasa ayat ini sangat menarik untuk kita faham pada rakaat yang kedua. Dia sambungan daripada rakaat yang pertama, kalau tuan-tuan ingat. Ayat yang imam baca tadi sangat berhubung kait dengan apa yang berlaku sehari dua ini. Kalau tuan-tuan perasan, ayat yang dibacakan oleh imam tadi adalah ayat yang berhubung dengan peristiwa pada hari kiamat. Al-Quran merakamkan bagaimana suasana satu gambaran yang akan berlaku pada hari akhirat nanti tentang pengikut dan yang diikuti. Itu konten ayat yang dibaca oleh imam, khususnya pada rakaat yang kedua. Hari ini tuan-tuan kita melihat tokoh-tokoh agama khususnya ada pengikut, muttabi', followers, penyokong, anak murid. Al-Quran cerita tentang keadaan di akhirat. Di dunia, ketika di dunia, pengikut-pengikut ini sangat taat dan menyokong penuh. Saya nak cadangkan tuan-tuan yang suka membaca, tuan-tuan boleh beli satu buku yang sangat bagus. Tuan-tuan baca, wajib baca. Terutama bagi kita yang menuntut ilmu ni, buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Sya'ari Abdul Rahman. Dia menulis satu buku yang tajuk buku itu Pengikut yang Membinasakan. Tajuk buku tu tuan-tuan boleh cari, ada di kedai.
pengikut yang membinasakan. Pengikut yang akhirnya merosakkan orang yang diangkat sebagai ketua atau kita panggil pemimpin lah, tokoh. Sebab itu Nabi SAW dia sebut di awal, dia kata Allah Azza wa Jal apabila melantik seseorang itu menjadi ketua, akan ada di sisi ketua itu dua jenis pengikut. Orang kanan, bitanah. Dalam hadis itu dia guna perkataan bitanah, pembantu. Dia ada dua jenis tuan-tuan. Kita ni bila berkawan pun sama. Tak kira lah dalam apa situasi pun kita akan dua pihak. Dua jenis, dua golongan yang akan berada di sisi kita. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kata satu bitanah, pengikut atau penasihat golongan tiap-tiap kita ada yang menyuruhnya melakukan kebaikan dan menghalang dia daripada melakukan kemungkaran. Ini pengikut yang bagus. Kalau dia tengok kita salah, dia kata salah. Dia tegur. Dia kata yang ni tak boleh, tak betul. Ini anak murid yang bagus. Anak murid yang kita berjaya mengasuh dia. Kerana dia mengikuti kita di atas kebenaran yang kita bawa. Bukan dia menyokong dan mengikuti kita di atas batang tubuh kita. Manusia boleh bersilih ganti. Agama tetap agama. Ustaz, imam, guru akan pergi bertukar ganti, tapi agama Nabi yang tu. Sebab itu imam baca apa tadi tuan-tuan? Imam kata ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Bara. Quran cerita pada hari kiamat nanti para penyokong, para pengikut, anak-anak murid yang mengikuti ketua, pemimpin, guru mereka siapa pun akan saling tabarra'a yatabarra'u. Bara. Akan saling apa tuan-tuan? Saling berlepas diri. Itu yang akan berlaku. Al-Quran menggambarkan bagaimana pengikut-pengikut yang menjadi pendokong, penyokong, pembela di dunia dahulu mempertahankan guru dan pemimpin mereka. Pada hari akhirat mereka bertembung sesama sendiri. Ketika mana tuan-tuan mereka bertembung? Ketika mana mereka tidak mengaku dan mereka berlepas diri. Pengikut tak mengaku ketua, ketua tak mengaku pengikut, tak ada kaitan dengan aku tak ajak benda ni. Siapa suruh ikut aku? Tuan-tuan, Al-Quran yang sebut benda ni. Al-Quran dah cerita benda ni. Imam baca tadi. Saya pun tak berniat nak ulas, tapi bila dengar imam baca tu, ada faedah kita boleh ambil di awal mukadimah ini. Dia kata, siapa suruh hang ikut aku? Quran sebut. Dia kata dulu kami buat hang ajak, hang suruh. Dia kata apa tuan-tuan? Siapa suruh hang ikut? Dia tanya balik, siapa suruh hang ikut? Sebab apa dia tanya soalan tu? Kerana kalau tuan-tuan, apa maksud kalau orang yang kita ikut, bila kita habaq kata dia kita buat tu kerana dia suruh, dia jawab balik, siapa suruh hang ikut? Apa makna dia? Dia tidak mahu bertanggungjawab di atas perbuatan tu. Kita siapa suruh ikut? Imam silap. Tuan-tuan tahu imam silap. Tuan-tuan tahu kata imam salah. Tuan-tuan ikut tak? Ikut ke tak? Tak ikut. Kalau tuan-tuan ikut, tuan-tuan batal. Tu imam tak batal.
Tok Imam kalau dia salah, dia tak batal. Pasal dia tak tahu. Tuan-tuan yang tahu kata dia salah, tuan-tuan pergi ikut juga, tuan-tuan batal sembahyang. Lepas tu tuan-tuan kata, saya pasal apa nak batal, saya ikut Tok Imam. Yang hang pergi ikut, buat apa dah tahu aku salah. Betul tuan-tuan? Pasal tu jadi pengikut kena cerdik. Jadi pengikut kena pandai. Yang mana salah jangan ikut. Kita ikut satu orang pergi makan kenduri. Kan? Kita pun tahu tempat tu, tapi tak apalah. Dia kata ikut dia, kita ikutlah. Tak mau nak cakap banyak. Tempat tak guna, dia guna. Sepatutnya simpang tu tak guna lagi. Dah satu simpang lagi baru guna. Baru kena masuk rumah tempat kenduri. Selalu jadi ya. Kita ikut satu orang. Dia pun ikut Waze. Dia pun ikut Google. Satu simpang depan tu. Tapi sebelum tu dia dah kena. Kita biasa dah main kawasan tu kita tahu. Kata bukan simpang tu. Simpang satu lagi. Tuan-tuan kena. Kalau tuan-tuan cerdik. Tuan-tuan tak kena. Tuan-tuan akan horn dia. Ataupun tuan-tuan tunggu tepi. Ataupun tuan-tuan pergi dulu lah. Sekali dia akan telefon lah. Tapi kalau tuan-tuan bodoh. Kalau kita sama-sama bodoh, kita kena? Kena. Lepas tu jumpa tempat kenduri? Tak jumpa. Lepas tu kita kata apa kat dia? Hang kena buat apa? Bukan simpang ni, simpang satu lagi. Dia akan kata apa? Dia akan kata apa tuan-tuan? Dia akan kata apa? Dia tahan buat cerdik sangat ikut. Pasal tu saya tak boleh terima kenyataan orang cakap macam tu. Kalau Tok Guru kiri, kita kiri, Tok Guru kanan. Ini semua mengajar memperbodohkan akal manusia. Orang yang cakap macam tu dengan maksud dia nak memperbodohkan akal manusia. Sebab itu agama dia suruh kita apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Hampa jangan duk ikut membabi buta dan hampa jangan duk ikut sebarangan, sembrono. Hampa tanya sepatah. Kalau ada hujah, hampa ikut. Kalau tak ada, hampa jangan ikut. Sebab manusia bertanggungjawab di atas tiap-tiap perbuatan masing-masing. Lepas tu dia kata apa? Di hujung ayat tu. Lau anna lana karratan fanatabarra'u minna. Ni lagi sakan. Di hujung ayat tadi Imam baca tadi dia berkata apa? Quran sebut apa? Lau anna lana karratan. Karrah. Kalau boleh sekali lagi kami hidup semula di dunia, tabat lahu, kami tak akan ikut hamba. Masing-masing dah tekan tuai, dah terbotol, dah nampak kata yang diikut tu salah, sesat. Di akhirat esok kalau balik lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kami pun tak kelapak nak ikut hampa, macam mana hampa tak mengaku lah. Kami pun kalau hidup sekali lagi, jangan duk harap kami nak ikut. Tapi itu semua sembang, cakapan yang tak ada makna kerana benda itu dah terlambat. Saya ingatkan sekali lagi tuan-tuan, sebelum dialog itu kita bercakap di hari akhirat, bila tuan-tuan nak ikut seseorang selain daripada Nabi, tuan-tuan tak boleh ikut sembrono. Pasal itu Imam Malik, imam besar, Malik bin Anas, perkataan dia yang sangat masyhur. Dia kata kalamun nas yutraku wa yu'khaz. Selagi mana dia manusia, dia bukan Nabi, yutraku wa yu'khaz. Boleh untuk kita buang pendapat dia dan boleh untuk kita pakai pendapat dia, melainkan orang yang duduk di dalam kubur ini dia merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj kita mengangkat manusia lebih pada Nabi ni, satu benda besar. Hadirin mukminin, mudah-mudahan ayat yang dibacakan oleh imam tadi mengingatkan kita tentang disiplin menjadi pengikut. Macam mana kita nak ikut supaya bila di akhirat esok kita tidak bertembung dan bercanggah, saling tuding menuding,
tuduh, menuduh di antara yang ikut dengan yang diikuti. Kan? Hadirin mukminin, kita sambung perbincangan kita berhubung dengan bab yang berikutnya yang dibawa oleh pengarang kitab kita, iaitu bab apa yang disebut sebagai seseorang itu dianggap berdosa, termasuk di dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa apabila dia meredai perbuatan dosa tersebut, bersetuju dengan dosa tersebut, membantu perbuatan dosa tersebut, dan tidak mengingkari serta berpaling daripada dosa itu. Ini secara mafhumnya. Maksudnya apa? Pengarang dia meletakkan bab di mana dia menyatakan sesiapa yang apabila berhadapan atau bertembung dengan dosa, dia tengok orang ada buat dosa atau dia berada di majlis yang ada di dalamnya perbuatan dosa, dia tak buat dosa tu. Menariknya dia tak buat. Tetapi dia redha. Dia setuju. Dia setuju, dia redha dan dia tidak berpaling, ingkar kepada dosa tersebut. Baru ni ada orang tanya saya, tuan rumah tak isap rokok. Rokok apa dia rokok? Rokok kita pegang pandangan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan lah. Sela orang duk kata Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kata haram. Kita ambil yang tu lah. Khilaf kita tak bincang pasal masa singkat. Kalau nak bincang boleh tapi singkat. Kita ambil yang kata haram lah, tak apa. Tuan rumah tak isap. Tuan rumah tak isap rokok. Tapi dia pergi beli rokok bagi ke orang mai tolong kenduri. Apa hukum dia? Tapi contoh rokok ni common lah, lama dah. Contoh old school. Dia tak minum cakaroy. Tahu cakaroy? Saya pun tak tahu makhraj sebut betul tak betul dia punya qiraat dia cakaroy kan. Tapi dia pergi beli nak bagi ke orang kenduri hak minum. Tapi dia sendiri himself dia tak minum. Dia tak isap. Dia kata aku rokok tak isap. Biar aku tak minum, tapi aku tahu hampa ni jenis minum isap rokok ni, minum biak ni aku beli siap-siap dah kat hampa. Hampa abang banyak mana janji hampa buat kerja ya bagi elok. Boleh tak? Boleh ke tidak? Dia kata saya tak isap. Saya beli kat depa. Kau depa ni kalau tak bagi rokok, buat kerja lembek, buat lambat bagi tu. Apa hukum kita buat macam tu? Ni dibincangkan oleh para fuqaha. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok majlis fatwa Perlis pernah bersidang dalam satu, saya ingat baru lagi fatwa tu kerana saya masih terlibat masa dalam panel perbincangan kajian syariah tu. Kita bincang tentang isu food rider ni. Yang dia tak makan benda haram tu. Kan? Tuan-tuan ingat kan perbincangan tu? Food Panda, Grab Food, whatever lah. Yang dia tukang hantar. Dia sendiri tak minum marak tu. Dia sendiri tak makan babi tu. Tapi dia menjadi orang yang masak atau dia yang jadi orang hantar. Lepas itu kita bincang dulu tentang isu apa? Orang yang kerja di serba nikah shop. Kedai serba nikah yang jadi cashier jual arak. Dia minum tak? Dia tak minum tapi dia jual, dia bungkus, dia susun. Demikian juga kalau tuan-tuan tengok perbincangan di kalangan para ulama tentang orang yang terlibat dalam industri perbankan konvensional, insurans konvensional. Yang mana perbankan dan insurans ni kebanyakannya memang totally, kalau yang konvensional ni terlibat dengan unsur riba. Mereka mungkin tak makan riba, mereka mungkin tak terlibat dengan riba, tapi mereka bekerja di tempat yang urusannya dengan riba. Kan orang tanya anak tuan-tuan kerja apa? Bencuh ayak. Kerja apa di KL? Bencuh ayak. Oi bagus. Restoran mana? Zouk ke Zouk? Saya pun tak boleh nak sebut.
Bisa dengar tak? Zoo. Tuan-tuan sebut tengok. Nak tengok. Kerja bancuh hayak di zoo. Zoo ke zoo? Z-O-U-Q. Kelab malam. Bancuh hayak apa? Neslo Ice. Nescafe tarik. No, Martin. Apa dia lagi? Tahu tu lah. Bancuh hayak ni, whisky apa semua ni. Dia kata, anak saya tak minum, tapi dia kerja bancuh. Dia pandai lah nak bancuh whisky campur ni sikit kan, gin tonic kan, lagu P.Ramlee order tu. So apa hukum dia? Kan, nama-nama tu, dia keluar tu. Kita sikit lagi, kalau sikit lagi, dia nak lajak. So saya nak habaq kat tuan-tuan, inilah yang dibincangkan oleh penulis tentang keadaan di mana sebahagian manusia apabila dia tak buat benda tu, dia sendiri tak melakukan benda itu, tetapi dia bersekongkol. Dia meredai, dia bersetuju, dia menyokong, dia menjadi sebahagian daripada pihak yang terlibat di dalam benda itu, adakah dia juga berdosa? Based on nusus syar'iyah, berdasarkan kepada nas syariah, dia berdosa. Berdosa macam mana? Dia berdosa sama dengan orang yang buat benda tu. Sebab itu kalau kita tengok para ulama ada meletakkan beberapa kaedah. Sekejap lagi kita baca dalil, kita sebut kaedah dulu. Dia punya formula dia. Tuan-tuan ingat formula dia. Antaranya yang disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan juga yang lain-lainnya. Antara kaedah-kaedah yang mereka sebut, satu apa dia? War-ridha bil kufur kufrun kama anna ar-ridha bil fisq fisqun. Ini kaedah. Kaedah ni dibina di atas nas, dibina di atas dalil. Kaedahnya apa? Seseorang yang redha artinya sokong, setuju dengan sesuatu perbuatan kufur, maka dia juga dihukum dari sudut kaedahnya kufur. Kalau dia setuju, redha. Tuan-tuan kena ingat perkataan redha. Kalau dia redha, artinya dia hukum sama. Walaupun mungkin dia tak buat. Okey. Sesiapa yang redha dengan perbuatan fasik, perbuatan dosa, dia juga dihukum sebagai fasik. Kaedah dia macam tu. Siapa, dia bukan kaedah mesti buat. Kaedah dia bukan mesti tunggu buat. Dia redha, dia suka, dia setuju, dia ataupun apa-apa yang menunjukkan dia tak benci benda tu, dia tak ingkar benda tu, sama. Dalam istilah orang Melayu, 2 kali 6. Nampak? 6 kali 2. Dapat? Demikian juga apa yang disebut, saya baca dulu kaedah dia, apa yang disebut juga oleh para ulama, antaranya oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatan. Sesiapa yang redha dengan perbuatan maksiat, dia juga termasuk daripada pembuat perbuatan maksiat tersebut. Ar-ridha bil ma'siyah ma'siyatan. Pasal itu kita jangan duk sokong tak ketahuan halal. Kan? Kita jangan kita akan baca dalil. Macam mana Quran kata bila kita bertembung dengan perkara-perkara yang haram, perkara yang lara, perkara yang dilarang, kita kena berpaling, kita kena bangun, kita kena meninggalkan majlis itu. Kita kena tunjuk protes. Kerana kalau kita duduk diam, kita duduk di situ, atapah lagi kita pula motivate them. Kita pula bagi sokongan. Macam mana? Kita mungkin tak buat, tapi kita bagi sokongan, moral support. Contoh macam tuan-tuan lah, tuan-tuan mungkin tak buat maksiat. Anak tuan-tuan hak perempuan abang balik mai nak buat benda yang tak elok kan. Saya nak bagi contoh lagi sensitif, orang marah. Apa-apalah kan, tuan-tuan balik masjid, bagus kakak bagus.
Kagak masuk apa? Kan. Dia habanglah apa dia kan. Dia macam itulah. Contoh tuan-tuan boleh fikir sendiri. Sekali saya bagi sensitif pula. Okey. So kita tengok dalil-dalil yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis tentang sikap kita ketika mana bertembung dengan perkara maksiat. Yang pertama, of course tuan-tuan selalu baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat nombor 2. Ayat ni semua tuan-tuan hafal. Quran kata wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Itu dalil yang pertama. Allah kata apa? Dan janganlah kamu tolongan, ta'awun dalam perkara yang al-ithm, dosa, wal 'udwan, dosa dan permusuhan, adu. Jadi jangan kamu terlibat, jangan kamu bertolong-tolongan. Sebab itu orang yang dia memberi moral support, dia memberi sokongan, dia memberikan apa? Dia punya dokongan, dia persetujuan dia, kan? Dia dianggap bersubhat dan dikira sama dosa. Okey? Contoh kita, cikgu matematik pencen. Dulu di sekolah mengajar matematik. Kita mungkin tak main nombor ekor. Kawan kita main nombor ekor. Tiap-tiap petang dia main di rumah kita untuk tolong dia kira. Jadi dia pun okey ni ada berapa set number ni. Yang ni getah ni magnum, getah ni toto. Yang ni aku beli kuda sikit. Hang tolong kira sikit, tengok ada aku duk buat tambah-tambah sikit, hang tolong kira. Kita pun tolonglah kira dia. Elok ikut formula probability kebarangkalian. Ni nombor-nombor yang aku rasa boleh naik lah. Tapi dia kata aku tu imam tak bayar lagi misi rumput masjid. Tak apa. Aku bagi pinjam dulu. Kalau kena esok, jangan lupa. Macam mana tuan? Dia tak tikam. Tapi dia jadi antara funder dan juga dia antara tukang penasihat. 25% ni. Dia tak main. Dia tak main. Dia tahu haram. Dia pun duk berulang pagi petang pergi pakai taman masjid. Tapi kawan main dia tolong juga. Sonok-sonok. Boleh tak? Tak boleh. Quran kata wala ta'awanu 'alal ism. Benda-benda dosa kamu jangan terlibat. Hendaklah kamu putuskan langsung kaitan diri kamu dengan dosa. Sebab itu antara contoh yang disebut di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, apa dia? Antara contoh dia. Contoh apa yang Al-Imam Syafi'i dalam mazhab dia ada sebut. Yang saya rasa contoh tu sangat menarik. Gugurnya kewajipan menghadiri kenduri, majlis yang di dalamnya ada kemungkaran. Gugur. Kemungkaran ni tuan-tuan kena fahamlah, mungkar yang jelas lah. Kan? Kadang-kadang orang kita ni dia ekstrim. Dia kata aku tak pi kenduri tu pasal apa? Pasal dia muzik. Ni tak betul. Kerana muzik tu sendiri benda yang ada debatable, yang diperselisihi hukum dia. Ada nas Nabi sebut tentang muzik dalam majlis. Nabi kata dekat Aisyah, tak ada hiburan ke? So untuk kita nak kata tak pi pasal muzik, itu benda yang mungkin dia tak ketat seperti benda mungkar. Contoh ada menari perempuan seksi ke apa ke, kan? Itu clear lah. Minum arak ke, dihidangkan arak ke, ada tarian bogey ke apa, yang tu very clear lah. Tapi kalau sekadar ada muzik, itu mungkin lebih kepada warak. Dia mungkin dia kata saya mungkin. Tapi kalau ada orang pi, dia tak boleh kata majlis tu haram. Benda-benda yang luas kita jangan ketat dan sempitkan. Bukan saya sebut ni nak kata saya pi dah. Saya nak bagi tahu benda-benda macam tu kita tak boleh. Benda ni haram di sisi hang. Tapi kita jangan nafikan di sana ada pandangan yang kata benda tu harus. Jadi untuk kita kata benda tu mungkar, kita tak boleh terlibat. Tak boleh lah. Pasal benda tu masih ada ruang.
Kan? Tapi kalau kita pipi dia pergi ambil darai mana dengan pakaian seksi, duk joget daripada jauh lagi nampak lah. Yang tu kita patah balik Kan? Kita patah balik, kita berhenti kedai atau mana-mana, kita makan bayar tak apa. Kan? Orang dulu dia panggil joget lambak ke apa saya pun tak tahu. Dia panggil darai, dia upah dia bayar, darai tu menari. Saat lagi tuan rumah naik sel dengan tuan-tuan rumah tu pun menari sama. Terpelantin darai tu. Kan? Tak boleh Ya, tapi takat-takat DJ nak pasang selagu dua, kan, tak bagi macam, depa kata kenduri kahwin. Tapi aku duk tengok macam kenduri mati. Kacau kan? Jadi kita lagi ada beza sikit. Okey. So itu dalil yang pertama. Kita tak boleh bersekongkol dan terlibat dengan perbuatan dosa. Kemudian kita tengok pula dalil yang kedua, juga masih di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut tadi dalam surah Al-Ahzab. Tadi dalam surah Al-Maidah ayat 2. Yang ni dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu keputusan mengenai suatu perkara, tidak ada pilihan untuk mereka memilih sendiri mengenai urusan mereka. Sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat. Artinya kita bila bertembung antara hukum Allah dengan perbuatan manusia yang bercanggah dengan hukum Allah, kita tak boleh sokong kita tak boleh setuju dan kita tak boleh ikut yang salah tu. Faham tak? Dia sekarang ni tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk dalam satu-satu tempat, tuan-tuan ada kepentingan, tuan-tuan duduk di situ, benda tu salah, benda tu maksiat, benda tu mungkar, benda tu haram. Benda yang haram, mungkar, yang Allah larang, sebagai orang beriman, tuan-tuan hendaklah menunjuk ketaatan kepada Allah dengan membenci perkara itu melebihi daripada tuan-tuan nak jaga benda tu. Faham tak? Kita kena dahulukan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul benci, kita kena benci. Pasal itu Nabi kata, siapa yang benci, man abghada lillah wa ahabba lillah. Siapa yang benci kerana Allah dan dia suka kerana Allah. Artinya manusia suka, manusia buat benda tu tapi benda tu salah, dia kata salah, dia tak mau terlibat, dia tak mau bersekongkol. Sesungguhnya faqad istakmalal iman. Itulah orang yang lengkap sempurna iman dia. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata siapa yang setuju dengan maksiat, dia juga dianggap melakukan perbuatan tersebut. Itu antara dalil daripada Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, kita juga tengok dalil yang ketiga. Kita baca dulu ayat-ayat Quran. Dalil yang ketiga, surah An-Nisa ayat 140. Sekejap baru kita pergi hadis. Dia punya susunan dia macam tu. Habis Quran dulu, baru pergi hadis. Al-Quran 140 An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Quran kata, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diperolok-olokkan dan dipermain-mainkan. Quran kata apa? Kalau kamu nampak, kamu dengar ayat-ayat Allah, agama Allah, hukum Allah dipermain-mainkan, artinya benda itu berlaku di hadapan kamu, kamu berada di dalam majlis tersebut, Quran kata, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk dengan mereka. Duduk pun tak boleh. Quran kata, fala taq'udu, jangan duduk. Ada tak kemungkinan kita duduk tapi kita tak masuk tajuk? Ada tak kemungkinan tu? Tengok mereka duduk bersembang benda haram, kita tak sembang sama. Kadang-kadang kita duduk, mereka duduk bersembang benda-benda haram kan tak tahu. Kadang-kadang kita duduk dengar mereka sembang benda haram, kita tak sembang, kita sengak, kita duduk makan ke, duduk minum ke. Quran kata, fala taq'udu. Bukan kata kamu sembang sama, duduk pun tak boleh. Sampai bila kita tak boleh duduk dengan mereka?
hatta yakhudu fi hadithin ghairih, sehingga mereka menukar topik perbualan yang tajuk lain, hampa pergi duduk balik. Quran tak kata hampa duduk tapi hampa jangan bersambung, hampa jangan bersabuk, hampa jangan duduk sembang sama. Quran tak kata tu. Quran kata jangan duduk, pergi duduk tempat lain. Maksudnya hampa keluar daripada majlis tu. Kalau depa tukar tajuk lain, hampa pergi duduk balik. Artinya apa? Quran tak bagi kita bersama dengan mereka yang melanggar arahan Allah. Itu An-Nisa ayat 140. Kata Al-Imam At-Tabari, ayat ini menjadi dalil yang jelas tentang larangan kita bermajlis. Bermajlis ini maksudnya kita duduk bersama dengan ahlul batil min kulli nu'. Kita dilarang untuk duduk bermajlis dengan ahlul batil, yakni orang-orang yang sesat. Daripada apa jenis kesesatan? Minal mubtadi'ah, daripada golongan ahlul bid'ah, wal fisqah, daripada golongan fasik, sehinggalah mereka menukar tajuk perbincangan mereka kepada isu lain. Kata Al-Imam At-Tabari dalam tafsir dia, ayat ini menunjukkan kita tidak boleh bermajlis, duduk. Walaupun mungkin kita tidak bersembang, mungkin kita tak sokong perbincangan mereka, tapi duduk itu sendiri tak dibenarkan. Kerana duduk mengisyaratkan apa? Kalau tuan-tuan duduk, isyarat apa? Kalau tuan-tuan duduk, mengisyaratkan tuan-tuan sokong. Duduk mengisyaratkan tuan-tuan setuju. Sebab itu tanda tak setuju tu apa dia? Bila orang mangkit, orang tengok kita mangkit, apa orang akan faham? Dia mangkit pasal apa? Dia tak setuju ni, dia tak suka benda ni. Tapi kalau kita duduk, orang akan kata apa? Tengok dia pun duduk tunggu, lingkup. Dia kata hampa duk main apa ni, mahjong ke, down truk ke apa, kata apa? Tu ni geng masjid balik mai duduk minum kopi, duk tengok kami tak kata apa, dia duduk sampai habis kami balik. Kami balik, dia balik, dia tak kata apa. Nampak? Kita jadi hujah pada perbuatan tersebut. Itu apa kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita tengok juga di dalam surah Al-Mu'minun ayat 3. Surah Al-Mu'minun ayat 3. Tuan-tuan kena ingat ayat-ayat yang saya sebut tadi. Kerana itu dalil. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang beriman, sifat ciri-ciri mereka, Allah kata, nak tengok orang beriman, tandanya, sifatnya, perangainya, anil lagwi, lara, daripada benda-benda lara, lahwun, benda-benda yang membuang masa, benda-benda yang merosakkan iman, benda-benda yang Tuhan tak suka, benda-benda merepek, mengarut ni, mu'ridun, mereka berpaling daripadanya. Itu sifat orang beriman. Orang beriman daripada benda-benda yang merapek, mengarut, berdosa. Bukan lara ni kadang-kadang mungkin tak berdosa, tapi benda tu sendiri dia tak mahu. Nampak? Terutama orang perempuan lah. Orang perempuan kadang-kadang dia pergi petang-petang duduk bawah pokok cermai, jenis geng-geng mengata ni, kan? Geng-geng duduk cakap bab orang ni, dia jangan duduk lah. Dia pergi balik. Dia tak ada abang weh. Laki dia tanya, hampa duk mengata kat orang? Depa duk mengata apa kawan nu sebab, kawan ni sebab, habis bini kawan nu, habis laki kawan ni, habis anak kawan nu, masuk anak kawan ni. Hang mengata sama tak? Tak, dia kata cik tak mengata sama. Cik yang bahagian kupas pelam dengan ni buat orang belacan dah. Dua orang kami tak bercakap sebab tu depa duk bercakap. Lepas tu hampa dak apa? Kami bancuh ayak. Habis buah kami kupas. Habis ayak kami bancuh. Hampa nanti kena tok dulu. Pasal depa punya semangat duk bercakap tu pasal ni makanan yang hampa duk support ni lah. So tuan-tuan kena ingat. Tu saya nasihat bangkit. Mungkin orang kata apa, dia ni tak reti nak berdenia dengan orang ni. Jenis warak pelik. Biasa. Demikian bada'a Islam ghariban. Islam itu pelik. Dia ni bukan mau nak bersembang dengan orang. Warak pelik. Apa ni, macam-macam lah orang kata kan. Tapi kita memang bertembung. Nak jaga hati orang, nak jaga bermasyarakat sehingga kita terpaksa langgar prinsip kita, langgar hukum kita. No lah. Pasal apa? Masing-masing esok akan jawab di hadapan Tuhan. Tak apa, kan? Nampak tuan? Sehingga kalau hampa nak suruh aku pergi bercakap, hampa jangan bercakap about orang. Kita tegas. Jangan kita ikut orang, biar orang ikut kita. Itu orang yang ada prinsip, orang yang ada iman.
Dia bukan manusia yang mudah dipengaruhi. Kemudian dalil yang berikutnya, kita rushing tuan-tuan, kita tengok pula Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang berikutnya, Allah kata wa idza marrau bil lagwi marrau kirama. Apabila mereka melintasi perkara-perkara yang lara, mereka melintasi dan tidak duduk di dalam perkara tersebut. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi saya baca 1-2 dalil daripada hadis dan kita tangguh kelas insya-Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Okey. Kita ambil dua hadis. Sebenarnya ada 3-4 hadis tapi kita ambil dua cukup yang menyokong tajuk ini. Antaranya hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiru ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhul bil iqab atau azab. Hadis riwayat Abu Dawud. Mana-mana kaum, sesiapa sahaja, yu'malu fihim bil ma'asi, yang dilakukan di dalam masyarakat mereka, dalam kawasan mereka, dalam rumah mereka, dalam kampung mereka, dalam kawasan yang di bawah. Ini juga kadang-kadang kita sebagai ketua. Ketua ni berat.
Ketua jabatan ke, ketua unit ke, toke kantin ke, toke dia maksud dia pendek kata dia ada orang bawah lah. Lepas itu ada toke-toke kedai ni mai bagi tahu, mai sembang dengan saya. Depa pening kepala pasal pekerja depa tak mau sembahyang. Cuma depa kata depa mai tanya tu, depa suruh dah tukang masak sembahyang apa semua sembahyang. Tapi depa tu tak sembahyang. Sudah lah, dah tahu suruh. Bilik pun kita sedia. Kan? Dah depa mohon ke depa tak mau, itu dah sudah bukan urusan kita. Tapi baguslah satu orang toke selain daripada dia bagi gaji, kadang-kadang dia tak kisah sangat anak buah dia sembahyang. Dia tak kisah sangat kan. Yang penting depa buat kerja elok. Dia tahu tukang masak saya ni masak bagus. Orang kerja saya ni bagus. Wiring ke apa ke tak kira lah. Artinya dia ketua. Kullukum ra'in. Berat tu. Tuan-tuan ada seorang dua bawah tuan-tuan pun jenuh. Tuan-tuan akan ditanya. Kan? Kalau jadi kuli senang, jadi pekerja bawahan senang, Tuhan tak tanya. Tapi kalau jadi bos dalam arti kata ada seorang di bawah dia kira bos lah. Kan? Dia bertanggungjawab. Nabi kata, thumma yaqdiru ala an yughayyiru. Dia mampu untuk ubah kemaksiatan itu, la yughayyiru, tapi dia tak ubah. Dia mampu ubah, tapi dia tak ubah. Artinya dia setujulah. Dia setuju. Pasal apa kita kata dia setuju? Pasal dia mampu. Tak mampu, hadis lain, man ra'a minkum munkaran tu, yang daripada tangan pergi ke mulut, daripada mulut pergi ke hati tu. Kan? Last sekali, yang ni soal dia mampu. Yaqdiru ala qudrah. Dia ada kemampuan tapi dia tak mau. Banyak alasan lah, mungkin faktor-faktor tak tahu, tak kira lah kan, kepentingan dan sebagainya. Illa yushiku an ya'ummahu Allahu minhul bi'iqab. Allah Ta'ala apabila menurunkan azab, Allah Ta'ala akan menurunkan keseluruhan, sama ada yang buat ataupun yang tak buat. Itu amaran Nabi. Pasal itu tuan-tuan baca kan, ada 5 azab dalam hadis riwayat Abu Daud, kalau tak silap saya. Dalam hadis riwayat Abu Daud ada 5 balak disebabkan oleh 5 dosa. Kemarau kerana tak bayar zakat. Penyakit yang tersebar kerana setiap balak tu ada punca dia. Nabi sebut ada 5 perkara balak yang 5. Malangnya bila turun balak tu, Nabi kata apa? Dia bukan kena pada orang yang buat saja, pada yang tak buat pun sama. Contoh tuan-tuan bayar zakat, ada 2-3 orang yang tak bayar zakat. Bila kemarau, dia bukan kemarau tentu je, dia kemarau semua. Hatta kata Nabi, Allah Ta'ala buat turun hujan pasal kesian kat lembu kebau. Kalau tak pasal lembu kebau, tak akan turun hujan. Patutnya kita yang bayar ni pun kesian lah juga. Tak, dia kira sekali. Itu bahayanya bila kita bersekongkol atau bersetuju dengan benda tersebut. Pasal itu dalam agama, benda yang ditekankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang last, yang terakhir kita tengok, juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Oleh Abu Daud, yang mana Nabi SAW sebut apa? Idza umilatil khati'a fil ard kana man shahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Ini lagi jelas. Sesiapa yang dilakukan sesuatu umilat, dibuat satu khati'ah, dilakukan suatu dosa dan dia menyaksikan dosa tersebut, dia ada sama fakariha. Dia benci. Dia benci, dia tak setuju. Mungkin dia bangkit, mungkin dia tegur, whatever lah, tapi pendek kata kariha. Dia benci. Dia tak sokong, dia tak setuju. Cara macam mana? Ikut kemampuan. Mungkin dia duduk sengak, makan benda, dia protes. Cukup lah. Kan? Buat muka ketat. Dia kata, aku tak setuju. Tapi aku tengok, hang lagi sakan daripada yang setuju. Pelik juga. Dia dalam tak setuju, dia yang paling rancak. Rancak berdosa kan? Nampak? Pasal itu kalau tak setuju, buat cara tak setuju. Jangan duk lebih rancak daripada yang setuju. Nabi kata, siapa yang dia duduk dalam majlis tu, dia benci benda tu, dia macam tak ada. Dia macam tak ada. Kira Tuhan tak hukum lah. Dia macam tak ada, pasal dia benci. Tapi Nabi kata, waman ghaba anha. Siapa yang tak ada, tapi orang cerita kat dia, awak hang habaq lambat.
rugi. Bila nak buat pula? Dia tak pi, tuan. Dia tak pi, tapi radiyaha, dia redha. Tu yang kita sebut tadi, redha tu, dia redha, dia sokong, dia seronok. Dia tak ada, tapi dia sokong, dia seronok. Nabi kata apa? Kana kaman syahidaha. Dia pun dikira macam ada dalam tempat buat maksiat tu. Di atas alasan apa? Redha tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Kita tutup dengan ulasan Al-Imam Ibnu Rajab. Sesiapa yang melihat dosa, fakarihaha qalbuhu kana kaman lam yashhadha idza ajaza an inkariha bilisanih wa yadih. Siapa-siapa yang tengok satu dosa, kata Ibnu Rajab, dia benci dosa tersebut sekurang-kurangnya dengan hati dia kerana ajas, dia tak mampu. Dia tak mampu untuk engkar dosa itu lisan, dengan lidah dia, dengan tangan dia. Kata Ibnu Rajab, based on hadis tadi ni, dia dianggap seperti orang yang tak ada dalam tempat tu. Artinya dia tak berdosa walaupun dia ada. Nampak? Dia tak dikira, nama dia tak masuk sebab dia engkar. Tapi kata Ibnu Rajab, wa man ghaba anha faradiyaha, tapi siapa yang tak ada di tempat dilakukan maksiat itu tetapi dia redha dengan maksiat itu, kana kaman syahidaha wa qadara ala inkariha wa lam yunkir, kerana dia mampu untuk cegah tapi dia tak cegah. Li'anna ar-ridha, dan dia kata apa? Tuan-tuan dengar perkataan Ibnu Rajab. Perkataan Ibnu Rajab ni kita quote satu-satu. Dia kata apa? Li'anna ar-ridha bil khataya min akbah al-muharramat. Dia kata redha dengan sesuatu dosa, redha dengan sesuatu dosa merupakan seburuk-buruk benda haram. Bukan buat, redha. Macam mana dia nak buat, dia tak ada, tapi dia redha. So tuan-tuan hadirin mukminin, sebagai orang yang beriman, balik kepada basic kita. Apabila melihat kemungkaran, cegah dan engkarlah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mudah-mudahan kita ada hujah. Yang kita bincang ni kerana apa? Kita nak ada hujah di hadapan Allah bila Allah tanya tentang kehadiran kita di tempat dan waktu tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.